Kadang-kadang ada hadis yang dia bertentangan. Bila nak cerita hadis tak sahih ni, bagi kita saja, saya nak rakaman ni ada supaya nak, dulu kita cerita dah tapi nak ingat kan. Kadang-kadang bila tak sahih tu, sampai Tuhan halal jadi tak halal. Buat contoh yang ekstrim yang selalu saya buat lah. Selalu saya tak buat. Ada hadis tak sahih. Dia kata idza jama'a ahadukum imra'at zawjatahu aw jariyatahu fala yanzur ila farajiha fa innahu yurisul amal. Jika seseorang menyetubuhi isteri dia ataupun jariah dia, saya sebut tajuk tu belakang nak tidak mengkik ni jangan main ni Tok Hakim dah depan ni. Jika seseorang menyetubuhi isterinya, janganlah dia melihat kepada kemaluannya, kerana itu menyebabkan mewariskan penyakit buta. Semua dengar senyap, buta lah aku kali ni kata. Ni hadiah palsu. Tapi bila orang tak tahu, dalam kursus-kursus nikah, ustaz pergi baca, pengantin muda-muda dengar terkejut. Allah, dia kata, habis dah segala cita-citaku. Ustaz baca dia pun langgar kan. Ini tak mungkin, kerana Allah Azza wa Jal telah halalkan isteri untuk lelaki. Sulaiman bin Musa ni anak murid kepada Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ni tabi'in, seorang yang hebat. Tentu Atha bin Abi Rabah hebat sebagai orang kulit hitam, bekas hamba, pakar di dalam haji, ilmu haji. Haji ni Atha bin Rabah. Khalifah pun mai tanya kat dia. Beratok, kena beratok. Khalifah kena beratok nak tanya hukum kat dia. Atha bin Abi Rabah ni hebat. Dia tak macam saya, tak macam mungkin sebagian orang. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik mai tunaikan haji daripada Syam. Tentera dia jangan tanya lah, masa tu khalifah kuasai dunia. Sampai-sampai dia tanya, siapa pandai haji? Dia kata Atha bin Abi Rabah, mufti haji di Mekah. Khalifah mai, Atha bin Abi Rabah alu-alukan khalifah. Dia tanya, Amirul Mukminin, nak tanya masalah negara, masalah kerajaan, pemerintahan ke apa? Sila. Ataupun nak tanya masalah hukum? Dia kata tak, nak tanya masalah hukum. Kalau nak tanya masalah hukum, kena pergi beratok belakang, orang lain tak beratok lama dah. Khalifah kata, aku tak pernah kena buah ni. Dia panggil nak, kali pertama aku kena, melainkan yang tak ada ilmu ni beratok juga. Tanya, sebaik Khalifah bagus, kan? Tapi musammim, firm, stand firm. Atha bin Abi Rabah, anak murid, dia tanya Aisyah. Sulaiman bin Musa tanya Atha bin Rabah, bolehkah suami tengok kemaluan isteri? Pernahkah Rasulullah tengok kemaluan isteri dia? Atha bin Abi Rabah kata, aku pun pernah tanya Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Tu faedah Nabi ada isteri ramai. Supaya apa? Supaya bukan semua isteri dapat cerita benda. Kita ni, kita tak macam dengan Nabi di sudut akhlak kita. Aisyah tu isteri yang paling cemburu. Tapi bila orang tanya Aisyah macam mana Nabi, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Quran. Dia tak macam isteri kita kan. Bukan semualah, ada isteri kita yang bagus. Setengah orang isteri kan, hak orang perempuan bagus belakang tu. Sekali dia kata, karut mufti ni kata kat kita. Kalau lelaki dia, suami dia kahwin tambah, nak kahwin tambah, tengok tu Hakim depan ni dengan rojok dulu. Isteri dia kahwin tambah. Dia kata, macam mana suami kahwin lagi?
Kita seorang pun jaga tak lepas nak kahwin pula, padahal jaga elok tu. Dia tak boleh, dia pukul rapat kan. Tapi Aisyah ni cemburu lah. Dia ni banyak cemburu Aisyah. Tapi oleh kerana tingginya kualiti akhlak Nabi tu, dia kata kerana khuluquhul Quran, akhlak Nabi Quran. Sebab tu Nabi kahwin banyak isteri, sebab isteri ni dapat meruayatkan benda yang Abu Bakar tak tahu, Umar tak tahu benda dalam rumah. Isteri boleh riwayatkan. Tapi kalau isteri kita riwayatkan semua kerja kita dalam rumah kita, jam. Hampa nampak bagus lah. Aku malas nak cerita kat mak, ya tak? Macam mana yang mak dia? Tak apalah, kata. Okey lah. Kana khuluqul Quran, Nabi tu nilai dia tinggi. Tanya Aisyah radhiyallahu anha. Tanya Nabi, tengok, boleh pernah tengok kemaluan suami isteri? Aisyah tak kata lah, duk tengok selalu, takkan Aisyah jawab macam tu. Aisyah kata, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Aku dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dari bekas yang sama. Fayubadiruni hatta aqula da'li. Kadang-kadang Nabi tu ambil ayak lebih sikit pada aku, potong aku ambil ayak, aku tertinggal sikit ayak untuk aku, tinggal sikit ayak, maksudnya bergurau mandi. Aisyah tak katalah memang duk tengok, tapi dia habaq tu lah, hang faham lah. Jadi mandi suami isteri sama ni sunat juga, apa sunnah. Jadi bahas ni balik-balik abang no, jangan, jom kita mandi sekali. Mufti kata, abang ni buang tabiat, dengar selama mufti ni kata dua tua-tua. Tak apalah, tak mau tak apa, tapi sunnah. Sebab tu Nabi ni romantik, mandi sekali. Ni kita lagi kuat dah, bukan Tok Imam sini, Tok Imam tempat lain kan. Dah jadi Tok Imam ni cengih dengan bini. Hanya kalau main aku Tok Imam bini kita tak berani sejak jadi Tok Imam Kadang-kadang fiqah kita pun payah kan. Tak apalah nak berpendapat tu, tapi perleh ni dia luas sikit. Bukan kata hak tempat tu salah. Sentuh lelaki perempuan, suami isteri, tak batal wudu kalau tidak menyebabkan syahwat, tak mengeluarkan air madhi. Qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da azwajihi thumma qama wa shalla. Nabi cium sebahagian isteri dia dan kemudian bangun dan salat. Dan riwayat yang lain Aisyah kata, kuntu muttaji'an baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi shalah. Aku muttaja'atan, aku tidur melentang di depan Nabi. Nabi tengah solat. Bila Nabi sujud, falamma arada an yasjuda ghamaza rijlai. Bila Nabi nak sujud, Nabi ramah kaki aku supaya aku perasan. Faqabattuhuma, aku tarik sikit kaki aku bagi ruang kat Nabi nak sujud. Nabi pegang. Satu hari Aisyah hilang Nabi, cari Nabi tak jumpa malam. Dalam riwayat tadi riwayat Bukhari, dalam riwayat Muslim cari Aisyah cari Nabi tak jumpa. Abah tengok, tiba-tiba pegang kaki Nabi, duduk tengah pacak. Wahwa sajid, Nabi dalam keadaan sujud. Nabi kata, Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Ya Allah, aku berlindung dengan afiatmu daripada murkamu, dari hukumanmu. Aku berlindung daripada engkau, daripada dirimu, yakni tindakanmu. Tidaklah dapat aku ini menghitung pujian engkau itu seperti mana yang engkau puji dirimu. Aisyah pegang dah. Nabi dia kata, la Aisyah, aku duduk tengah semayang, hang pegang. Nabi semayang. Tak apalah nak ada pendapat tu, tak apa, saya tahu pendapat tu. Biar Syafi'i pun bagi alasan dah. Tapi kita pakai tu lah. Tapi setengah orang bila dia pendapat sentuh batai ni, kadang-kadang dia cengih sangat. Ni aku lah kuat agama, nak tidur hang jangan duk pegang tu. Batai nak tidur kena ambil wudu. Isteri dia kata, pasal apa abang ke belakangan ni tidur bawah bantai tengah ni? Aku takut hang pegang aku dari yak semayang. Abang zat kuat pergi masjid ni, tak seronok saya tak. So kita jadi, kalau tapi kita baca fiqh pergi luas sikit, pegang pun tak apa. Hak kata hak batai tu tak apalah, kita tak kata dia salah, kita sebut pandangan hak ni. Sekali duduk balik bertumbuk pasal tu pula.
Tapi nak ceritanya bahawasanya Nabi Aisyah kata Nabi pun tengok. Macam mana yang hadis main sampai buta mata ni? Jadi hadis yang tidak sahih kadang-kadang memberikan makna yang tak baik. Tak baik pada agama.